Untuk kita bincangkan, Gigi, kita perlu faham bagaimana situasi ini berlaku, kenapa ia berlaku, adakah ia disebabkan perubahan cuaca, itu yang memang kita tak boleh nak kawal, ataupun bagaimana sebenarnya kita nak hadapi perkara-perkara seperti ini di masa-masa akan datang dan ketika ini sekalipun. Kita mahu bersama dengan Dr. Noram Irwan Ramli, Pensyarakanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan UMP dan juga pengerusi Asia Pacific Wind Engineering Network. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Noram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Noram, sekarang dah masuk tengah hari. Kita lihat begitu banyak sekali fenomena banjir 8 buah negeri. Angka mangsa banjir telah pun mencecah 21,000 setakat pukul 1 ini. Bagaimana sebenarnya kita nak memahami kenapa ia berlaku pada ketika ini? Adakah disebabkan monsun timur laut? Adakah disebabkan oleh lekukan tropikana? Adakah disebabkan oleh taufan Rai yang dikatakan ini? Bagaimana kita boleh faham, Doktor? Okey, terima kasih Israwan ni yang sudi menjemput saya untuk memberi sedikit pandangan dan apa yang kita perlu faham, monsun timur laut ni adalah perkara yang memang berlaku setiap tahun. Ini perkara biasa. Maknanya kalau kita lihat kita di Malaysia ini didominasi oleh dua monsun, timur laut dan barat daya. Jadi ketika monsun timur laut yang biasa, arah angin akan dibawa daripada Laut Cina Selatan dan akan membadai kepada pantai timur Semenanjung Malaysia, terutamanya Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga utara Johor, sebahagian timur Johor. Okey, tetapi kali ini kalau kita lihat ada sedikit faktor tambahan yang berlaku. Kalau kita tengok tadi Profesor Fredlin telah ulas panjang berkenaan satu lekukan tropika ataupun tropical cyclone yang telah membadai selatan Filipina dengan kelajuan kalau based on berdasarkan serapan radar lebih kurang 140 km sedar. Okey. Jadi ini yang merupakan faktor tambahan mengapa taburan hujan pada monsun timur laut kali ini lebih tinggi. Itu faktor tambahan pertama. Okey, kalau kita lihat apa yang kita nak fahami sebenarnya lekukan tropika ini adalah bahasa mudah dia puting beliung. Okey, kalau di darat ni puting beliung. Bila puting beliung ni berlaku, dia akan mengangkat semua apa yang ada api terjadi seperti macam tornado. Okey, tapi bila dia berlaku di laut, dia akan menyedot air dan diangkat ke udara. Dan ini akan menjadi satu taburan hujan yang lebih tinggi. Okey, kenapa soalannya sekarang ni bila monsun timur laut sebahagiannya berlaku di Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Tetapi ada sedikit keunikan kali ini bila dia berlaku di pantai barat. Saya ada share sedikit VT saya tadi. Kalau kita tengok sekarang, apabila tropical cyclone ni adalah faktor tambahan, okey, dia membawa dan lekukan sekarang ni berada di perairan Vietnam. Namun ekor dipanggil tail, ekor lekukan tropika ni membawa taburan hujan terus ke pantai timur. Namun ada juga ekor yang melalui segenting kera di atas kita punya Semenanjung, merentasi segenting kera, masuk ke Selat Melaka oleh kerana ada satu tekanan angin yang kuat juga daripada Lautan India. So kesemua angin ini mengarah ke bawah dan menuju kepada lokasi Selangor, Negeri Sembilan dan Perak ketika ini, malam tadi. Jadi sama macam dah diulas sebelum oleh Prof. Lee. Dia kata bila menghampiri daratan, tenaga angin daripada lekukan tropika ataupun ekor lekukan tropika ni akan melemah. Namun apabila dia melemah, taburan hujan yang dibawa itu akan kekal di situ. Kebanyakan kita tengok kalau dalam radar ni, angin di kawasan inland ataupun tengah daratan tidak bergerak. That's why hujan masih berterusan kerana tiada jopan angin untuk bawa taburan hujan ini untuk ke laut atau ke tempat lain. That's why curahan hujan yang tinggi seperti di Shah Alam itu, mungkin taburan hujan sampai di Shah Alam berhenti dan membuat curahan yang paling tinggi di situ dan tidak bergerak menyebabkan faktor luar biasa. That's why pantai barat Semenanjung sekarang ni berlaku banjir besar walaupun pada monsun timur laut.
Itu antara penjelasan oleh Dr. Nora Mirwan Ramli. Tapi kalau kita lihat juga tadi kita juga di Astro Awal ni juga membawakan cerapan data daripada windy.com itu sendiri yang melihat mungkin sekitar Isnin ataupun Selasa taburan hujan itu mungkin akan berkurangan. Tetapi pendapat Dr. Noram sendiri, berapa lama boleh kita jangkakan ia jadi begini dan mungkin berapa lama masa itu diperlukan sehingga angin yang dibawakan daripada Taufan Rai itu boleh masuk ataupun merentas kembali. Kalau kita tengok sekitar hari Selasa atau hari Rabu, itu tak silap saya, di windy.com menjangkakan sekitar Selasa atau Rabu akan pergi ke arah Laut Andaman. Kalau Dr. Noram boleh ceritakan jangkakan di situ. Okey, tapi berdasarkan situasi sekarang, lekukan tu, ais dia, mata dia berada sudah bergerak ke arah utara dan berhampiran utara Laut Cina Selatan, berhampiran dengan perairan Vietnam. Jadi keadaan ini menunjukkan kita dah semakin kena tempias lah. Dan kalau ini berterusan berlaku, maknanya lekukan tropika itu prediction dia tidak melalui Andaman. Memang ada track record sebelum ni melalui Andaman. Pernah berlaku lekukan tropika melalui segenting Kra dan cross ke Lautan Andaman. Memang pernah berlaku. Tapi kita kalau perkara itu berdasarkan situasi sekarang, insya-Allah mungkin tenaga yang ikut lekukan tropika ni semakin melemah. Semakin lemah saat ini. Dari segi sudut masa, mungkin dia kita tak boleh predict secara tepat kerana dia akan berdasarkan kepada suhu permukaan laut juga. Doktor, dalam masa yang sama juga kita ingin memahami sebenarnya segala yang dikatakan oleh doktor sebentar tadi, penjelasan amaran-amaran juga telah pun dikeluarkan oleh MAC Malaysia. Pada pandangan doktor sekarang ini melihat kepada amaran-amaran awal dikeluarkan, adakah kesedaran rakyat Malaysia berkaitan dengan amaran-amaran ini tinggi berkaitan dengan cuaca? Adakah ia sekadar apabila dikeluarkan ribut cuaca hujan berterusan tahap berapa? Adakah kita pada tahap kesedaran yang benar-benar bagus, tetapi apabila jadi bencana sedemikian rupa sekarang seperti ini, kita lihat begitu banyak sekali kelompongan-kelompongan yang berlaku dari segi koordinasi pasukan penyelamat, bantuan-bantuan yang perlu disalurkan dengan lebih pantas. Bagaimana doktor melihat perkara ini, doktor? Okey, saya rasa kesiapsiagaan daripada pihak meteorologikal memang tinggi. Saya tengok apa data-data yang dikeluarkan amaran awal memang mencukupi. Sebab saya rasa bila contohnya pada hari Khamis sudah mula keluarkan red alert tentang banjir, bukan banjir, hujan, taburan hujan yang berlaku mungkin di pantai barat. Tapi mungkin ini yang kita nak menangani isu macam pihak tuan tanya tadi, macam mana nak menyerangkan keadaan. Ini isu perception dan data. Kebanyakan kita masih lagi bergerak secara perception. Contoh kalau monsun timur laut, pantai barat mungkin tak banjir. Kedah, Pahang, Terengganu banjir. Dan saya berada di Pahang ketika ni. Kalau di Pahang ni semua orang dah bersedia. Maknanya ready. Bila bulan 12 dah mula ada siap siaga. Tapi mungkin secara perceptionnya kita tak menjangka benda yang anomali ni berlaku. Jadi mungkin sebab taburan hujan ini bergantung kepada perubahan arah angin dan juga arah angin, laluan angin. Jadi kebarangkalian berlaku di dalam seluruh semenanjung akan berkuat. Jadi bagaimana nak integrate? Jadi saya rasa mungkin kita harus lebih bergerak kepada bacaan fakta ataupun data sebelum berbanding dengan persepsi. Contoh kalau saya secara peribadi pun bila saya diberitahukan banjir berlaku di Stadium Shah Alam kerana saya berada di Shah Alam pada hari Selasa dan Rabu, saya tengok saya hantar mesej personal kepada rakan saya. Bergambar ini adakah fake atau benar? Sebab saya tak secara logiknya kita tak mungkin dia rasa banjir lah kat Stadium Shah Alam tu. Ya, jadi saya rasa kesiapsiagaan kita ni perlu berasaskan data yang relevan. Bukan lagi perception, mungkin lagi segi logistik pun mungkin kita boleh tengok. Kita sekarang saya rasa kekuatan aset kita untuk meramal tu ada. Cuma dari segi perception tu yang kita harus tangani.
Ya, Dr. Nora, mungkin bagaimana sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk tambah baik, improvise lagi perkara ini, sebab apa yang berlaku ketika ini benar seperti yang Dr. Nora katakan, siapa boleh sangka Shah Alam Seksyen 13 tu boleh dilanda banjir, kan? Stadium Shah Alam tu boleh dinaiki air. Tapi bagaimana sebenarnya ketika ini kita perlu ada satu kesedaran tinggi bahawa sebenarnya semua tempat dalam Malaysia ni boleh masuk air, boleh dinaiki air, dan bagaimana sebenarnya kita boleh tambah baik dari segi jangkaan itu. Okey. Saya rasa Jabatan Meteorologi Malaysia selalu menganjurkan Forum Iklim Kebangsaan. 2017 pun dia anjurkan di Kuantan Forum Iklim Kebangsaan bersama Universiti Malaysia Pahang. Itu adalah kami panggil stakeholder yang terlibat, untuk menerangkan bagaimana berlakunya situasi banjir dan kebarakalan banjir. Mungkin saya rasa forum iklim kebangsaan atau forum iklim kebangsaan ini boleh kita extend lagi kepada seluruh Malaysia untuk memberi kefahaman yang lebih jelas bagaimana maknanya kadang-kadang bila saya suka juga map Malaysia keluarkan merah, kuning kan. Jadi ada merah nampak red alert. Tapi mungkin data itu penerimaannya bagi orang biasa, orang-orang kebanyakan mungkin dia tak dapat translate merah tu sampai level mana. Contoh kalau kita tengok sekarang ni orang merentas banjir, kalau kita tengok orang merentas banjir, kadang-kadang dah ada warning. Macam malam tadi saya difahamkan di Kuantan ada lori yang tertekat. Dah ada warning, paras air dalam 1.5 meter. Tapi human perception, bila dia cakap 1.5 meter, mungkin dia tak boleh bayangkan. Jadi lori cuba redah dan trap. Dan bomba dah selamatkan. Jadi kalau kita untuk menggambarkan bagaimana kepada lapisan rakyat ini, kita kena bagi satu analogi. Contoh, sekarang keadaan merah ni boleh mengakibatkan paras banjir setinggi orang dewasa. Mungkin itu lebih bersesuaian cara kaedah penyampaian kita. Sebab saya faham, saya sebagai orang teknikal mungkin saya faham merah itu apa, kuning itu apa. Tapi kebanyakan mungkin dia tak faham dan dia cuba redah air juga. Bagi saya itu satu benda yang boleh membahayakan diri lah. Jadi tapi bagi orang yang faham 1.5 meter tinggi macam mana, mungkin dia tak akan redah. Itu mungkin yang kita boleh share, maknanya kita cuba persembahkan warning amaran kita ni dalam bentuk yang paling mudah difahami untuk semua lapisan. Itu sahaja. Okey. Baik, terima kasih Dr. Noram Irwan Ramli, Pensyarah Kanan Jabatan Kejuruteraan Awam, Kolej Kejuruteraan UMP, Pengerusi Asia Pasifik Wind Engineering Network, atas perkongsian berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita dapat fahami serba sedikitlah untuk kita lihat situasi banjir yang berlaku dalam negara. Setakat ini pada pukul 1 tengah hari ini ataupun 1 petang ini telah pun 21,000 mangsa keseluruhan di 8 buah negeri, dan Pahang merupakan negeri yang paling tinggi mencatatkan angka mangsa banjir itu sendiri. Setakat ini alhamdulillah Gigi, mungkin kita belum lagi mendengar ataupun mendapatkan taklimat secara terperinci sidang media daripada pihak berkuasa. Angka korban belum lagi kita kedengaran. Itu yang kita harapkan. Dan dalam masa yang sama juga kami menerima banyak sekali video-video, gambar-gambar, mesej-mesej dan juga kenyataan media. Semua itu ada dalam grup, tak dapat nak bawakan secara kesemuanya. Tapi ini situasi yang berlaku sekarang ini untuk warga Lembah Kelang terutamanya. Tiada elektrik, banjir berlaku. Air pula 427 kawasan terpaksa henti tugas RA yang baru dikeluarkan oleh Air Selangor sebentar tadi. Ini adalah situasi semasa, situasi yang sedang berlaku dalam negara kita, khususnya di negeri ataupun di pertengahan semenanjung Malaysia ini, Gigi. Dan pastinya sukar untuk kita gambarkan dan rasai keperitan yang mangsa-mangsa banjir ini lalui. Tapi untuk kita yang berada dalam keadaan selamat ini, kita hanya mampu panjatkan doa, dan setidak-tidaknya kita berdoalah semoga hati bangsa-bangsa banjir ini akan terus kekal menghadapi detik yang teramat sukar ini.